Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan untuk tajuk fizik tingkatan 5 yang bab yang kelima, iaitu berkaitan dengan 5/3 transistor. Dan dalam kelas sebelum ini kamu telah pun cikgu terangkan berkaitan dengan subtopik 5.2, iaitu semikonduktor dan juga kapasitor. Dalam tajuk ini ada dua objektif yang perlu kamu capai, iaitu standard pembelajaran yang kamu kena kuasai. Yang pertama, kamu boleh menghurai fungsi dan kegunaan transistor sebagai amplifier. Dan yang kedua, kamu boleh menghurai litar yang mengandungi transistor sebagai switch automatik. Okey, kamu boleh rujuk buku teks bermula muka surat 187. Kita teruskan. Transistor sebenarnya satu komponen elektronik. Banyak sangat terdapat dalam komponen elektronik, terutamanya komputer. Kamu dapat lihat di bawah ini contoh transistor. Dia ada 3 kaki. Setiap kaki ni ada fungsi. Contohnya kamu nampak ni simbolnya ada CBE lah. Di mana C ni dalam bahasa Inggeris collector, pengumpul, dan B ni base, tapak, dan E emitter, iaitu pengeluar ataupun pemancar. Setengah buku ada juga yang gunakan sebagai pemancar. Okey, jadi kita lihat sebenarnya transistor ni yang mempunyai 3 kaki ni, apakah fungsinya, apakah dia peranannya dalam komponen elektronik. So dekat sini kamu akan nampak bahawa pengeluar iaitu E berfungsi untuk membekalkan pembawa cas kepada pengumpul. Ini kamu tengok, E kepada pengumpul, kolektor. E kepada kolektor, membekalkan pembawa cas kepada pengumpul. Tapak, base, berfungsi mengawal pengaliran cas. Nama pun tapak, jadi dia kawal pengaliran cas daripada pengeluar ke pengumpul. Pengeluar ke pengumpul sama juga. Maksudnya B control cas, yang bergerak daripada E kepada C. Kemudian kolektor ni pula, pengumpul, berfungsi untuk menerima pembawa cas daripada pengeluar. Nanti kita akan lihatlah prinsip kerja sebuah transistor dengan lebih jelas. Kita teruskan untuk slide yang berikutnya. Transistor ni boleh dibagikan kepada dua, iaitu transistor NPN dan juga PNP. Kalau kita lihat daripada segi simbol macam ni, tak ada masalah. NPN. Kalau NPN, N di atas adalah untuk pengumpul, dan di tengahnya base. Base ni tetap sama untuk PNP dan NPN. B tetap di tengah, cuma berbeza pada kedudukan dia lah. Iaitu kalau NPN, P tu untuk tapak. Kalau PNP, N tu untuk tapak. Begitulah dia punya perbezaan dalam simbol yang kamu jelas nampak ni. Cuma dalam simbol untuk NPN, pengeluar ni dia anak panahnya menghala keluar, manakala untuk PNP anak panah ni menghala ke tapak. Menghala ke tapak. Adalah perbezaan yang ketara dari segi transistor NPN dan PNP. Ini ada pun di bawah ni dicatatkan. Anak panah dalam simbol menunjukkan arah aliran arus dari B ke F, dari B ke E. Anak panah dalam simbol menunjukkan arah aliran arus dari E ke B. Itu perbezaan yang ketara antara transistor NPN dan juga transistor PNP.
Yang penting kamu boleh melukis simbol ini. Melukis simbol ini secara tak langsung dapat membezakan kedudukan anak panah itu untuk kita label NPN ataupun PNP. Seterusnya kita lihat prinsip kerja sebuah transistor lah, NPN ataupun PNP. Sebenarnya di dalam slide berikutnya cikgu terangkan operasi kerja prinsip transistor lah. Jadi kamu sambil melihat slide ini, sambil cikgu terangkan, kamu rujuk buku teks muka surat 188 bagi memudahkan kamu faham dengan lakaran-lakaran yang cikgu akan label di atas slide ini. Yang pertama, apabila switch terbuka. Apabila switch terbuka, ini gambaran untuk switch terbuka. Untuk transistor NPN dan juga PNP. Switch terbuka maksudnya litar tidak lengkap lah. Mentol L1 tidak menyala kerana litar tapak tidak lengkap dan arus tapak IB adalah sifar. So dekat sini IB nya sifar. IB nya sifar, sama di sini IB nya sifar dan mentol ni tak menyala. Kalau kamu tengok pun kamu faham. Bila cas mengalir tidak sampai sebab switch terbuka. Itu yang paling penting. Tapi kalau kamu lihat untuk mentol L2, L2 ni, mentol L2 ni tidak menyala walaupun litar pengumpul adalah lengkap. Kenapa litar pengumpul adalah lengkap? Sebab kalau kita lihat ianya dibekalkan dengan voltan 6 volt lah. Itu maksudnya litar ini lengkap. Litar di sebelah kanan kamu ini lengkap untuk transistor PNP dan juga NPN. Tetapi mentol masih tidak menyala kerana transistor tidak dihidupkan, dan arus pengumpul IC ialah sifar. IC juga sifar di sini. IC juga sifar. Jadi kamu kena faham lah pengaliran arus ni betul, kamu kena faham juga macam mana arus mengalir. Ini macam ni dia mengalir. Berikutnya, apabila switch tertutup, kita tutup switch ni, kita ubah warna. Kita ubah warna hijau katakan. Kita tutup. Kita tutup switch ni. Apa berlaku pada mentol L? Mentol L satu menyala dengan malap kerana perintah RB berintangan tinggi dan arus tapak IB adalah sangat kecil. So RB ni rintangan tinggi, RB ni rintangan tinggi, maka arus IB ni kecil. Arus IB ni pula kecil. Kita catatkan sedikit. IB arusnya kecil apabila litar lengkap lah. Litar ditutup. Mentol L2 menyala dengan terang kerana arus pengumpul IC adalah besar berbanding dengan arus tapak IB. So keadaan dia IC lebih besar berbanding dengan IB, yang menyebabkan mentol 2 ni menyala dengan lebih terang. Arus tapak yang kecil IB menghasilkan suatu voltan VBE. VBE ni menghasilkan satu voltan VBE. Syaratnya arus tapak adalah kecil. So, apabila VBE mencapai satu nilai minimum, litar pengumpul akan dihidupkan. Ni litar pengumpul IC ni akan dihidupkan lah. Disebabkan ada litar VBE ni yang kita panggil tadi sebagai voltan minimum lah, yang perlu mencapai satu voltan minimum. Arus tapak IB, arus tapak IB dapat mengawal pengaliran arus pengumpul IC. IB dapat kawal IC. Keadaan ini membolehkan transistor bertindak sebagai switch. Inilah sebabnya kenapa transistor bertindak sebagai switch lah, sebab dia kawal arus pengumpul. Rintangan RB adalah besar
Tujuannya adalah untuk menghadkan arus tapak IB supaya transistor tidak mudah menjadi panas dan kesannya boleh menyebabkan ianya terbakar dan gagal berfungsi dengan baik. Itulah prinsip kerja sebuah transistor, sama ada NPN ataupun juga PNP. Okay. Inilah yang cikgu terangkan tadi berkaitan dengan kita bertransistor pada muka surat 188 lah. Kamu boleh rujuk pada muka surat 188. Okey, muka surat 188. Okey, seterusnya cikgu sediakan satu video daripada terbitan EDU TV KPM. So kita nak tengok dekat sini fungsi sebuah transistor dengan lebih jelas, berbantu dengan gambar raja atau lukisan-lukisan yang secara simulasi. So kita teruskan. Adakah anda pernah lihat lampu jalan yang hanya menyala pada waktu malam dan terpadam apabila siang? Hari ini kita akan mengkaji bagaimana lampu tersebut berfungsi dengan adanya komponen elektronik iaitu transistor. Mari kita lihat rupa bentuk transistor. Transistor ialah sejenis peranti semikonduktor yang penting penggunaannya dalam alatan elektronik. Ia berfungsi untuk meninggikan arus, voltan dan puasa selain digunakan sebagai suis. Terdapat dua jenis transistor iaitu transistor NPN dan transistor PNP. Apakah perbezaan antara kedua-dua transistor ini? Perbezaan antara transistor PNP dan NPN dari segi arah pengaliran arus pada setiap simpang. Transistor mempunyai tiga bahagian iaitu pengeluar E, tapak B dan pengumpul C. Fungsi bagi setiap bahagian ialah pengeluar E menghantar pembawa charge melalui lapisan tapak nipis ke bahagian pengumpul. Tapak B mengawal arus pengumpul melalui transistor. Pengumpul C menerima pembawa charge dan arus dari bahagian pengeluar. Transistor juga digunakan sebagai amplifier arus dan suis automatik. Mari kita lihat litar yang berkaitan. Sebuah transistor bertindak sebagai amplifier arus dengan membenarkan suatu arus yang kecil untuk mengawal arus yang besar. Perubahan yang kecil pada arus tapak IB boleh menyebabkan suatu perubahan yang besar dalam arus pengumpul IC. Sekarang, mari kita lihat kegunaan transistor dalam suis automatik. Dalam litar ini, arus tidak dapat mengalir dalam litar pengumpul kecuali apabila arus mengalir dalam litar tapak. Transistor bertindak sebagai suis dengan menghidupkan dan mematikan arus tapak. Beza keupayaan pada terminal tapak boleh diubah dengan melaraskan pembahagi beza keupayaan. Apabila perintang dilaraskan kepada sifar, beza keupayaan tapak ialah sifar dan transistor dimatikan. Apabila perintang dilaraskan dengan menambah nilai perintang, beza keupayaan tapak dan arus tapak akan bertambah. Jadi transistor dihidupkan. Arus pengumpul IC yang besar akan mengalir dan menghidupkan mentol. Apakah beza di antara arus pengumpul IC, arus tapak IB dan arus pengeluar IE? Bagaimanakah kita menentukan beza keupayaan merentasi perintang? Arus pengeluar IE adalah sama dengan jumlah arus tapak IB dan arus pengumpul IC. Beza keupayaan merintasi perintang R1 dan perintang boleh ubah R2 boleh ditentukan dengan formula berikut. Perintang R3 digunakan sebagai penghad arus. Kita telah mengetahui operasi bagi litar transistor dan persoalan berkaitan lampu jalan automatik akan terjawab nanti. Salah satu kegunaannya ialah suis yang dikawal oleh cahaya, iaitu perintang peka cahaya LDR. Perintang peka cahaya LDR hanya akan menyala secara automatik
dan akan terpadam sendiri pada waktu siang. LDR mempunyai rintangan yang sangat tinggi dalam keadaan gelap dan rintangan yang sangat rendah dalam keadaan cerah. Perintang R adalah tetap dan membentuk pembahagi beza keupayaan antara LDR dan R. Waktu cerah, siang. Rintangan LDR rendah. Beza keupayaan tapak IB rendah. Jadi lampu padam. Waktu gelap, malam. Rintangan LDR tinggi. Beza keupayaan merentasi LDR juga tinggi. Jadi lampu menyala. Kita lihat pula aplikasi transistor sebagai suis yang dikawal oleh haba. Litar suis automatik yang dikawal oleh haba mempunyai gabungan beberapa alat elektronik, iaitu termistor, diod, penggera, perintang dan suis keganti. Termistor merupakan perintang yang mempunyai rintangan yang sangat tinggi apabila keadaan sejuk dan rintangan yang sangat rendah apabila keadaan panas. Pada suhu bilik, rintangan termistor lebih tinggi berbanding R. Beza keupayaan tapak transistor rendah untuk hidupkan transistor. Pada suhu panas tinggi, rintangan menurun dan lebih kecil berbanding R. Jadi beza keupayaan tapak VB adalah tinggi dan boleh menghidupkan transistor. Hal ini kerana kedudukan termistor adalah di bahagian atas litar dan bahagian atas pembahagi beza keupayaan. Suis geganti digunakan untuk menghidupkan penggera. Mari kita lihat contoh soalan bagi kertas 1. Rajah 1 menunjukkan kuantiti arus yang mengalir melalui satu transistor. Arus yang mengalir dalam pengeluar itu ialah A. 0.2 mA, B. 1.96 mA, C. 1.98 mA, D. 2.00 mA. Jawapan: IE sama dengan IB tambah IC. IE sama dengan 0.02 mA tambah 1.98 mA. IE sama dengan 2.00 mA. Maka jawapannya ialah D. Rajah 2 menunjukkan suatu termistor dan transistor disambungkan pada suatu litar penggera kebakaran. Rintangan termistor berkurang apabila suhu meningkat. Antara litar berikut, yang manakah akan berbunyi apabila berlaku kebakaran? Jawapan: A. Kerana kedudukan termistor di bahagian atas, transistor NPN digunakan dan disambungkan pada beza keupayaan dan loceng di atas negatif dan dibumikan pada sambungan 0 volt positif. Kita beralih pula kepada soalan struktur kertas 2. Rajah 3 menunjukkan perintang pekecahaya LDR yang digunakan dalam litar transistor untuk mengawal lampu jalan yang berlabel 240 volt dan 100 watt. Pada waktu malam, lampu jalan dihidupkan secara automatik. 1. Apakah fungsi perintang R1? Jawapan: untuk mengawal aliran arus ke dalam terminal tapak. 2. Jelaskan bagaimana litar itu berfungsi pada waktu malam. Jawapan: pada waktu malam, tiada cahaya yang jatuh ke atas LDR, jadi rintangan tinggi. Apabila R tinggi, voltan V akan tinggi. V di sepanjang litar utama lebih besar daripada V minimum dan ini akan menghidupkan suis transistor dan litar pengumpul berfungsi. 3. Mengapa lampu jalan itu tidak disambungkan terus pada litar transistor? Jawapan: voltan 6V di dalam litar pengumpul tidak akan menyalakan mentol. Kita telah melihat aplikasi penggunaan transistor dalam kehidupan seharian yang memudahkan urusan kita. Diharap anda dapat menguasai tajuk ini dengan baik.
Jumpa lagi di lain sesi. Bye. Okay, Alhamdulillah selesai. Kita telah melihat di situ di mana kita telah belajar bahawa transistor sebagai amplifier arus dan di mana ianya berfungsi atau digunakan sebagai switch automatik, sebagai switch kawalan cahaya dan juga termisal dalam penggera kawalan suhu. Jadi inilah masa untuk menguji kamu. Okay, kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat 163. Ada 3 soalan di situ. Kamu boleh jawab berdasarkan masa, peruntukan masa yang berbaki ini, dan kamu hantar kepada cikgu. Okey, ini soalan nombor 3 lah. Okey, selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.